Alright, oke kita sudah bincang sebelum ni. Oke, tamadun India ni terkenal dengan apa perluasan kuasa kan. Jadi kemajuan, peningkatan dalam tamadun India ni, daripada perubahan dari lembah Indus ke lembah Ganges, dia meningkat tamadunnya. Jadi tamadun India menyebabkan banyak wujud kerajaan. Kerajaan kecil Janapada, kerajaan besar Mahajanapada dan juga sistem pemerintahan dinasti kan. Jadi kerajaan-kerajaan ini saling bersaing sesama sendiri, berebut kawasan. Mereka berperanglah sesama sendiri untuk meluaskan kuasa. Jadi raja yang kuat ni cubalah menjajah kerajaan-kerajaan yang kecil. Alright, jadi ada beberapa faktor kenapa mereka melakukan perluasan kuasa, dasar perluasan kuasa. Yalah biasalah raja kan tamak, kalau boleh dia mau ya satu satu kalau boleh satu bumi ni dia yang mau raja kuasai. Dia mau jadi raja di bumi ini kan. Standard lah kan, manusia rakus kan. Ya. Jadi kita tengok apa di tamadun ini apa faktornya. Kenapa mereka mampu? Kenapa mereka menjalankan kegiatan perluasan kuasa? Yang pertama yaitu faktor ketenteraan. Yalah bah, kita mau menjajah negara lain ini mesti kuat dari segi ketenteraan kan. Jadi and then yang kedua dasar pemerintahan, dasar raja. Pemerintahan yang diketahui oleh raja menentukan dasar perluasan kuasa sesuatu kerajaan. Maksudnya kalau raja tu jenis yang tamak dan rasa dia kuat, peperanglah. Orang luaskanlah kuasa. Ataupun ada raja yang mungkin dia tidak mau meluaskan kuasa, dia hanya jaga negaranya saja. Dia sediakan tentera hanya untuk bertahan, bukan untuk meluaskan kuasa. Right? Tapi kebanyakannya memang mau meluaskan kuasa. And then yang ketiga yaitu sumber manusia. Sumber manusia yang cukup menjamin sebuah kerajaan ditabir dengan baik dan berkesan. Yalah, tentera perlukan orang, terutamanya apa? Lelaki kan. Sampai sekarang pun India merupakan negara kedua. 1,3 bilion penduduk India sekarang. Bilion, kita di juta ya, punyalah ramai orang tu, memang padat lah di India tu. Memang dari dulu dia punya penduduk ramai. Itu sumber manusia. Tiga soal kan, kekuatan tentera, dasar pemerintahan, sumber manusia. Yang keempat itu dasar keagamaan. Pemerintah yang bijak tidak hanya bergantung kepada aspek ketenteraan semata-mata. Jadi dorang guna aspek keagamaan dan kemanusiaan untuk perluaskan kuasa. Maksudnya dorang sebarkan agama ke satu tempat sehingga penduduk-penduduk tu menerima kekuasaan raja itu berdasarkan agama. Contohnya raja ikut kepercayaan agama dorang, raja ni dianggap sebagai dewa, dewa ke dewi ke apa kan. Maksudnya dan mereka perlu maukan keamanan, tidak mau perang. Jadi dorang terima sajalah. Dan dengan cara itu mereka dapat meluaskan dorang punya kuasa. Alright? And then itu keuangan. Keuangan. Biasalah mau perang mesti banyak pakai duit kan. Jadi kalau kerajaan yang kaya, maju dari segi ekonomi, banyak duit, banyaklah dia punya budget untuk perang. Jadi mudahlah untuk mereka memperluaskan kuasa. Kalau kerajaan-kerajaan kecil ni yang di pedalaman, yang miskin, tiada hasil ekonomi, mereka menjadi mangsa kepada kerajaan-kerajaan yang besar. Jadi ada 5 faktor perluasan kuasa dalam tamadun India. Saya ulang, pertama kekuatan ketenteraan, kedua dasar pemerintahan, yang ketiga sumber manusia, yang keempat dasar keagamaan, diplomasi keagamaan, dan juga yang terakhir yaitu keuangan. Alright, itulah faktor-faktornya. Jadi lepas ini kita cerita macam mana mereka, apakah bentuk-bentuk perluasan kuasa mereka. Ada 2 kan, fizikal dan keagamaan. Lepas ini kita hurai satu persatu. Alright, alright dulu. Kalau tidak faham kamu boleh tengok balik video ni ulang-ulang sampai kamu faham. Ataupun kalau tidak faham tanya cikgu kamu. Mereka lebih pakar. Alright, kita jumpa lagi lepas ni.